Kerja polis, Anwar redakan ketegangan bukan tunggu Agong. Ahli politik Sarawak memuji tindakan yang di Pertuan Agong. Sultan Ibrahim yang berkenan meluangkan masa untuk menerima menghadap. Pemimpin UMNO dan DAP bagi meredakan ketegangan kaum dan agama yang semakin memuncak berhubung isu stalking yang tertera kalimah Allah baru-baru ini. Bagi bekas pemimpin PKR Barubian, dia gembira apabila mendapat tahu yang di Pertuan Agong sendiri telah berkenan menerima menghadap dan menasihatkan pemimpin UMNO dan DAP supaya membantu meredakan keadaan gelisah di negara ini apabila 3 kedai serbaneka kekemat diserang bom petrol. Seri Paduka terpaksa campur tangan untuk meredakan ketegangan akibat ketidakupayaan kerajaan dan atau polis. Tanggungjawab meredakan ketegangan dalam negara dan mengelak keadaan daripada terus meruncing adalah tanggungjawab polis dan pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim, kata Adun Bekalaan yang kini mewakili Parti Demokratik Progresif. Beliau kata, saya harap Perdana Menteri kita akan lebih ke hadapan untuk menyelesaikan perkara seumpama ini kerana kita tidak mampu menyaksikan Seri Paduka campur tangan setiap kali masalah seperti itu timbul di negara ini. Perdana Menteri mesti bertindak segera sebelum keadaan bertambah runcing tambah baru. Bagi Presiden Parti Bumi Kenyalang Vun Lee Shan yang di Pertuan Agong berbesar hati mencemar duli menerima menghadap pemimpin UMNO dan DAP untuk meredakan ketegangan yang semakin memuncak berhubung insiden stalking itu. Katanya, titah baginda supaya semua pemimpin politik supaya mengelak pandangan melampau dalam hal agama dan isu perkauman perlu dihormati. Mengingkari titah baginda bukan saja satu penghinaan tetapi juga adalah penderhakaan. Penduduk Sarawak dan Sabah tanpa mengira kaum, agama dan kepercayaan sentiasa hidup dalam harmoni tetapi berasa kurang senang setiap kali isu agama dan perkauman dipergunakan oleh ahli politik dan pendakwa agama di Malaysia Barat, katanya. Wun berkata, meniupkan sentimen agama dan perkauman melampau membuktikan mereka yang berbuat demikian tidak berniat baik. Menurutnya, penduduk Sarawak dan Sabah yang sebagian besar mereka beragama Kristian marah dan tersinggung dengan penggunaan naratif perkauman dan agama untuk menimbulkan ketegangan yang tidak diperlukan. Tambahnya adalah membimbangkan bahawa naratif sedemikian menjadi kelaziman sehingga kan ada penduduk di negeri-negeri Borneo itu menggesa kemerdekaan daripada Persekutuan Malaysia. Justru katanya, kerajaan mesti bertindak segera pada masa hadapan untuk mengurangkan keadaan seperti itu. Bagi Adun Kota Sentosa, Wilfred Yap, titah nasihat yang di Pertuan Agong kepada pemimpin UMNO dan DAP supaya memberi tumpuan untuk mengajak rakyat ke arah perpaduan, bukannya perpecahan mesti dipandang berat oleh kedua-dua parti itu. Ini mungkin disebabkan ahli politik daripada kedua-dua parti itu tergesa-gesa mengeksploitasi situasi untuk kepentingan peribadi. Daripada tumpuan mencari penyelesaian, mereka berusaha untuk meneruskan agenda mereka. Sebagai masyarakat berbilang kaum, kita mesti berwaspada dan mengecam cubaan parti politik sedemikian, katanya. Menurut Yap, pemimpin mesti menjadi jambatan atau penghubung antara rakyat yang berbilang kaum di negara ini dan sentiasa mempamerkan tingkah laku yang matang dan tidak mendasarkan politik mereka berdasarkan emosi. Melalui usaha kolektif dan komitmen terhadap perubahan positif, kita boleh mengatasi perpecahan dan membina masyarakat yang lebih kukuh dan harmoni untuk semua orang. Negara yang stabil dari segi politik adalah penting untuk kemajuan dan pembangunan, tambah Yap. Sementara itu, pembantu khas kepada pengerusi DAP Sarawak, Michael Kong juga bersependapat. Katanya, titah Sultan Ibrahim yang ingin melihat rakyat bersatu padu dengan harmoni mesti disambut baik. Saya menyahut seruan Seri Paduka agar semua parti mengutamakan perpaduan daripada perpecahan. Kita mesti memupuk keharmonian di kalangan rakyat.
Saya secara konsisten menentang retorik melampau mengenai agama dan perkauman dan menggesa ahli politik untuk menggalakkan persahafahaman serta rasa hormat, katanya. Kong berkata dia juga menghargai keputusan yang di-Pertuan Agong untuk menerima menghadap Ketua Pemuda UMNO, Dr. Akmal Saleh di Istana Negara semalam. Tindakan Akmal baru-baru ini khususnya mengenai insiden stalking Allah dan memboikot kekemat sedikit sebanyak menyebabkan ketegangan kaum. Dengan titah Agong semalam ini, saya menggesa Akmal dan semua pimpin politik untuk menghentikan ketegangan ini. Sebaliknya, marilah kita mengalihkan usaha kita ke arah menyatukan rakyat Malaysia dan memajukan pembangunan ekonomi dan kemakmuran negara kita, tambah Kong. Sultan Ibrahim dalam satu hantaran di Facebook semalam menyatakan baginda berkenan menerima menghadap timbalan Presiden UMNO Muhammad Hassan, Pengerusi UMNO Melaka Abdul Rauf Yusuf, Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh dan Timbalan Setiausaha Agung DAP Leo Chin Tong. Seri Paduka sekadar memaklumkan sesi itu bertumpu kepada perkembangan semasa berkaitan isu-isu sensitif agama dan kaum. Namun adalah dipercayai sesi itu adalah untuk menyelesaikan kekusutan berhubung kedai serbaneka kekemat yang mengundang kontroversi selepas stalking yang tertera kelima Allah ditemui di 3 cawangannya bulan lalu. Isu penjualan stalking yang tertera kelima Allah itu menyaksikan Akmal menjadi watak utama yang mengajak orang ramai memboikot syarikat kekemat. Langkah itu diambilnya di sebalik permohonan maaf syarikat berkenan, selain titah yang di-Pertuan Agong agar isu berkenan diredakan. Malah pada Mac lalu, pengasas dan pengarah syarikat tersebut telah pun diheret ke mahkamah. Gesaan dan kempen boikot tersebut juga menyaksikan sekurang-kurangnya 3 serangan petrol dilakukan di 3 premis berasingan kekemat, masing-masing di Perak, Pahang dan Sarawak. Saudara-saudara sekalian, itulah dia berita yang dilaporkan dalam Malaysia kini. Kerja polis, Anwar redakan ketegangan, bukan Tungu Agung, kata laporan ini. Saudara-saudara sekalian, ramai juga netizen yang berharap supaya selepas ini tiada lagi isu seperti ini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Beberapa hari yang lepas, isu tentang Anwar bercermin mata hitam ke mana-mana, termasuklah program yang rasmi, menjadi modal kepada anti Anwar untuk menghentam dengan bom atom kepada Anwar Ibrahim. Dengan ada yang mengatakan bahawa Anwar Ibrahim kini makin teruk, kata mereka. Ada anti Anwar menyatakan bahawa Anwar, are you okay? Ini menimbulkan pancingan kepada para penyokong Pakatan Harapan, khususnya penyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dengan sebahagian daripada netizen mengatakan bahawa awak tak tahukah Anwar Ibrahim walaupun dalam keadaan yang kurang sehat matanya, dia tetap bekerja keras bandingkan dengan menteri yang anda sokong sebelum ini, kata netizen. Dan netizen juga telah berjaya mendapatkan sebab punca Anwar Ibrahim menggunakan cermin mata hitam itu. Menurut satu laporan The Star, Perdana Menteri telah mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya sehingga terpaksa menggunakan cermin mata hitam tersebut. Tetapi itulah yang harus dipuji sebenarnya, dalam keadaan yang kurang sehat pun Datuk Seri Anwar Ibrahim tetap bekerja keras untuk memastikan semua program berjalan dengan lancar. Netizen kata mereka, cukup-cukuplah mengecam Anwar Ibrahim. Kalau nak mengecam pun, kata mereka, carilah isu yang lain. Carilah isu yang lebih relevan. Gunalah isu kemajuan kah, isu air kah, isu bantuan kah, isu minyak kah, atau apa sekalipun. Atau isu rasuah kah, isu sakau sini, sakau sana kah, kata mereka. Ini orang pakai cermin mata hitam untuk kesehatan pun jadi modal, kata mereka. Menunjukkan sudah terdesak anti Anwar ini, kata netizen lagi.
Namun yang lebih menggemparkan dunia politik kita hari ini ialah apabila ada yang memberikan kenyataan bahawa imam di Masjidil Haram pun menggunakan cermin mata begitu, maka tidak sepatutnya ia menjadi masalah. Sehinggalah satu laporan khas telah dibuat oleh Harapan Daily berkaitan dengan cermin mata hitam yang digunakan oleh imam di Makkah. Saudara-saudara sekalian, dalam laporan di Harapan Daily menulis, imam di Makkah pun solat pakai cermin hitam. Begitulah kalau dah busuk hati, kata mereka. Heboh, golongan pembenci Datuk Seri Anwar Ibrahim menganggap Perdana Menteri sebagai tidak beradab ketika imam di Mekah pun solat memakai cermin hitam. Hal itu dibangkitkan pengguna platform X, Zekirin 13 yang berkongsi sedutan video seorang imam berkacamata hitam memimpin sembahyang. Nih, imam di Mekah pun solat pakai cermin mata hitam. Jutaan jemaah dia bawa. Adakah dia dikira tak beradab? Soal beliau. Kalau ia pun tak suka dekat Perdana Menteri Anwar Ibrahim, janganlah sampai tunjuk sangat kita ni tak berilmu langsung dalam bab agama, kata beliau. Pakai cermin mata hitam masa solat tetap sah dan tak ada kaitan pun dengan adab, tulisnya. Bahkan, dia mengingatkan sikap bersangka baik sebenarnya adalah adab yang diajar Islam. Adab yang baik adalah memahami orang tersebut sedang sakit dan dalam keadaan memaksa untuk dia pakai cermin mata. Bersangka baik, inilah adab yang diajar Islam, katanya lagi. Menjelang Aidilfitri lalu, golongan pembenci Anwar Ibrahim, Perdana Menteri X, semakin memperlihatkan sifat busuk hati mereka, termasuk pemakaian cermin mata hitam. Tentera Cyber Pro Perikatan Nasional PN mempersoalkan tindakan Anwar berbuat demikian ketika menghadiri berbagai program dan menyantuni rakyat. Malah ada yang tergamak menyebarkan foto yang memperlihatkan jari-jari Perdana Menteri ke-10 bengkak. Walhal Perdana Menteri dilaporkan mengalami reaksi alergik di kedua-dua belah matanya. Rata-rata warganet turut membidas penyokong pembangkang yang dilihat terdesak mahu memburukan Anwar. Baik pakai spek hitam daripada hati hitam, kata mereka. Ada orang di pejabat saya dia pakai spek gelap dalam pejabat dalam masa bekerja. Sebab ada masalah mata, semua orang faham saja. Kadang-kadang sebenarnya pakai spek hitam walau dalam bilik pun ada sebab kesehatan. Nanti kalau dah tua, Tuhan tarik nikmat sihat mata itu, barulah rasa kena pakai spek memanjang. Pasal pakai spek hitam je, kritiklah pasal pentadbiran ke, pasal polisi ke, sedap juga dengar demikian antara komentar warga maya. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.